ya. Diberi kesihatan yang baik. Okey, kita diberi kelapangan masa untuk berkumpul pada petang ini, ya. Dan yang keduanya, mari kita sama-sama lafazkan selawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya, kerana sumbangan baginda terhadap kita, iaitu kita dapat satu nikmat yang besar, iaitu nikmat Islam, ya. Sebab cikgu suka tengok cerita Korea. Bila tengok cerita Korea malam-malam, Allah kasihan, kata kan. Orang Korea bila dia down, dia frust, ya. Macam mana dia handle frust dia tu? Dia pergi tepi kedai minum, lepas tu jalan-jalan mabuk, jatuh tepi jalan, kan, macam tu, kan. Kita tak, cara kita handle down lain, lebih cara kita adalah yang disarankan. Okey, baik. Jadi pada hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Isra' Kelang, kerana jemput cikgu datang kemari untuk berkongsi pengalaman dalam industri inilah khususnya, ya. Okey, so yang saya sangat hormati Encik Azriyadi, merupakan founder kepada Al-Isra' Kelang lah, can say founder pada Al-Isra' Kelang, Bagi tepukan kepada Azriyadi, Okay. Dan manager Cik Syukur dan juga Cik Ibrahim, ya. Jadi kami mempunyai inspirasi yang hampir sama, yang mana di Kota Baru boleh dikatakan macam cikgu lah yang gerakkan, yang membesarkan di Kota Baru, dan Aziz membesar di Kelang, ya. Okey. Jadi pada kali ini Al-Isra' Kelang memilih tema iaitu keazaman mencipta kejayaan, ya. Okeylah. Jadi insya-Allah cikgu akan kongsilah sedikit pengalaman dalam industri ini. Okey, sikit pengenalan profil cikgu lah. Lahir tahun 70, ya. So 2013 maknanya 43 kita boleh balik nombor lah. Kalau orang tanya umur berapa cikgu, 34 balik nombor. Tahun ni dengar okey lagi balik pun, kan. 2014, tahun depan balik sudah, tak nak balik tahun depan. Kalau 2015 balik, jadi lebih, Okey, so cikgu ada 5 orang anak, dan ada seorang isteri, So yang penting cikgu nak cakap kat sini adalah saya juga ada mempunyai tanggungjawab keluarga, bukan semata-mata untuk kerja anak bini tinggal macam tu lah, So ada tanggungjawab besar yang saya perlu pikul, dan skema saya, daripada saya mengajar lagi, saya punya skema kejayaan seseorang adalah pada anak dia. Saya selalu kata kepada diri saya dan kawan-kawan, saya kata kalau dia jawatan tinggi macam mana pun, kalau anak dia macam hantu, bagi saya dia tak berjaya. Itu saya punya skema, sebab sekitar tahun 2005 di Kelantan, pengarah negeri, pengarah pendidikan negeri, pengarah jawatan tertinggi dalam negeri, tapi anak dia huru-hara, bagi saya fail, bagi saya dia gagal. Dan ada satu cikgu kawan saya, bukan graduate, tapi anak dia semua belajar di Dublin, buat medik. So saya memang kagum sangat dengan dia lah, sebab saya punya skema adalah pada anak-anak. Sebab tu saya ada sharing anak-anak, weekly meeting anak-anak, monthly meeting anak-anak, khususnya lepas solat maghrib lah. Solat maghrib pada zaman ejen dulu memang saya paksa lah solat jemaah, solat jemaah, because itulah masa yang saya dah ada dekat rumah, maghrib saja. Selain daripada maghrib tak ada rumah dah. Jadi pada masa maghrib itulah isteri akan beri laporan anak sulung perangai macam mana, anak macam mana. So situ buat pembetulan. Okey, jadi alhamdulillah, ini anak sulung cikgu sekarang buat chartered account di UiTM. Anak nombor 2, tingkatan 5 tahun ni, dan dia baru habis periksa SMU, CJ Menengah Agama, dapat 10 muntas, maknanya 10 cemerlang lah. 10 cemerlang. Diorang masa PMR semua straight A, PMR straight A, SPM straight A. UPSR, ini UPSR last year pun straight A. So alhamdulillah, So sebab tu cikgu
bagi cikgu balance life, tak boleh berjaya dalam Prudential saja tapi anak-anak jadi tak bagus. Cikgu tak nak yang tu. Selalu cikgu letak harapan pada dia orang. Saya bagi tahu dia orang, kalau kamu gagal, kejayaan saya semua ni, saya kata macam letak dalam tong sampah. Tak ada nilai pada saya. Because kamu adalah benda paling penting dalam hidup saya. Alright? Okay. So saya join Prudential pada sebelum ni guru, bermula tahun 94 di Ipoh, Perak, dan sampai 2007 lah ya. Sebab terjumpa Prudential ni pada bulan Oktober 2006. Okay, Oktober 2006, 2007 part time setahun, dan 2008 cikgu sepenuh masa lah buat Prudential ya. Jumpa pengetua, besok tak nak datang sekolah, dah nak resign. So pengetua kata, betul ke budak ni kan? Betul, ini surat saya resign lah, tak nak datang dah besok. Bayar sebulan gaji, tak apa saya bayar sebulan gaji. Macam tu So bermula 2008 Januari saya sepenuh masa 4 jam tau, lakon ni 4 jam untuk 1 minit setengah video klip Wah, susah jadi artis. Sebab tu saya kata, dia kata, bukan senang nak berlakon rupanya. Dia kata, cikgu memang bukan senang. 4 jam berlakon 1 minit setengah dah jadi video klip. Okey, baik. Jadi dalam setiap peringkat yang kita buat mesti ada satu inspirasi kenapa kita kena buat dengan bersungguh-sungguh. Okey, kalau saya zaman ejen, inspirasi saya tak sama dengan sekarang. Yang sekarang ni, kalau saya tengok video ni, memang saya nangis, saya cakap, saya keluar air mata saya. Sebab saya perkataan iaitu kita mesti menjadi yang berguna kepada orang. Bukan berapa banyak harta yang saya ada, tapi berapa berguna saya kepada orang. Sebab tu saya bila kadang-kadang dalam kita weekly meeting, sharing, monthly meeting bila sesuatu ejen tak perform, satu ejen ni grup tak kuat, tak bersemangat tinggi, saya tanya balik diri saya, what the hell I'm doing? Saya sebagai seorang manager, saya buat apa? First soalan datang dalam fikiran saya adalah saya dulu. Itu yang saya kena buat sesuatu tindakan diri saya untuk membetulkan keadaan grup ataupun agensi. Jadi setiap tahap berbeza inspirasi dia. Masa saya ejen tahu apa benda? Tak tahu Okey. Masa saya ejen, habis saja periksa PCE sebab Sili dah lulus. PCE kali kedua baru lulus. Kali pertama fail. So kali kedua lulus, wah seronok. Saya pun hantar mesej kepada leaders. Saya kata, bos, saya dah lulus, so bantu saya dalam industri ni. Saya akan jumpa setiap orang di Kota Baru, cerita pasal keperluan medical insurance. Iaitu saya mengalami satu pengalaman, iaitu bila wife saya tak sihat isteri saya tak sihat. So macam mana perasaan susah kita, susah hati apabila orang yang kita sayangi tidak sihat. Yang mana sebelum ni boleh makan apa yang nak dimakan, boleh buat apa yang kita nak buat, dan sekarang dah tak boleh. So pada masa tu kita akan rasa kehilangan satu nikmat yang sangat besar. So saya sangat susah hati. Habis doktor di Kota Baru, Pasir Mas, di Kelantan, di Tanah Merah Jeli kita pergi rawat. Habis dukun-dukun, pawang-pawang kita pergi jumpa. So at the end, bila dapat rawatan yang terbaik, guna medical card, so lebih kurang bil dalam 40,000, 90% saya rasa sembuh lah. So saya sangat gembira. So dari situ saya mula kata dalam diri saya kena pastikan setiap orang kena ada medical card. Saya kena mesti jumpa setiap orang. Kalau tak jumpa satu orang dalam satu hari, tak ada presentation, memang saya akan nak demam lah. Memang tak boleh duduk lah. Macam dah ketagih candu tau. Ketagih candu morfin ke macam tu. You tak dapat pergi kuda satu hari lah, macam dia macam tu lah. Tak boleh present satu hari, memang tak boleh duduk lah. Mesti kena present. Tak beli pun tak apa. Tapi kalau dia ada bagi peluang present tu, memang dia kena belilah. Sama satu masa saya tengok dia ni, saya dah tahu dah orang ni saya boleh close. Tengok muka je tahu dah ini saya boleh close. Okey. So pada hari ini, tuan-tuan dan puan, untuk mencapai kejayaan, apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Alright, next.
Okay, pertama, tugas kita adalah buat sale. Dan yang kedua, kita buat rekrut. Dua benda ni saja dalam fikiran saya semasa saya ejen, sales and recruit. Tak pernah fikir benda lain. Pada masa tu di Kota Baru ada 2 orang ejen full time. 2 orang ejen full time. Sharing 2 orang. Speed repetition baca 2 orang. Bilik sebelah adalah 10-12 orang, kan? So, wah, sebelah lebih energetik. So, kita rasa kerdil, tapi bersemangat untuk bina agensi. Ya? Ancaman banyak, sebab saya menggunakan lambang Al-Isra', ya? So, masyarakat Melayu ni biasa dia punya PhD, ya? Perasaan hasad dengki, ya? So, kita salah satu aktiviti yang besar yang banyak bagi return pada saya adalah booth di KPJ. Situ kita punya macam lubuk lah. Saya pernah daripada KPJ ni dapat seorang, saya kenal seorang ustaz, saya boleh close semua keluarga dia 100,000 API sebulan. 100,000 API sebulan. Itu rekod personal sales saya dalam masa 1 bulan. 1 bulan 100,000. Kebetulan pada masa tu Prudential buat kontes, iaitu dia panggil MD Challenge. 2 bulan saja kira. So daripada lebih kurang 8-9,000 ejen di Malaysia, saya rank nombor 7. Naik stage. Wah, masa tu rookie ejen, sebulan. Tiba-tiba depa ni datang ke KPJ, kata, "Bos, ini Al-Isra' Group KL. So jangan benarkan dia punya buka bos kat sini. Kami KB. Benar kepada kami sajalah." So memang bos KPJ tulis memo kepada marketing, jangan benarkan grup Al-Isra' ni buka sebab apa? Grup KL. Sebaik dia keluar memo dia pun keluar untuk manager ni dia kena pindah ke Bangladesh. Kena pindah ke Bangladesh. Jadi yang apa, marketing tu ambil memo dia, buang dalam tu sampah lah. Jadi saya boleh teruskan perniagaan. Banyak lagi kisah-kisah macam mana saya pada masa tu dihalang, ya, dihalang. Tapi saya tak fokus tu. Kalau saya fokus, you sakit hati tu, saya rasa tak ada dalam bisnes ni. Saya dah tak ada. Tapi masa itu fikiran hanya sales dan rekrut. Alright. So bila kita buat sale di dalam Prudential ni, best dia punya income, kan? So hari ni cikgu nak tunjuk income cikgu. Nak tengok tak? Nak tengok? Okey, so cikgu tunjuk income ni, yang income zaman saya agent, bukan manager. Yang manager saya tak nak tunjuk. Tolong jangan ambil ni masuk dalam Facebook. Jangan. Jangan masuk dalam Facebook. Ni just nak beri motivasi kepada orang baru. Mungkin ada yang baru, first time datang, ada tak? Ada first time. Cuba angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, first time. Okey. Agak ramai. Okey, bagi tepukan pada mereka. First time, Because you jumpa right business, you jumpa right industry, right group. So bagaimana beauty business ni? Saya promote sebagai manager tahun 2010. Sekarang 2014 hari pertama. Maknanya 4 tahun saya tak buat sale, tak ada personal sale 4 tahun. Tapi kita tengok macam mana sale saya yang 3 tahun tu masih dapat dirasai, Okey, ini kena last slide. Disebab sesuatu dia punya cikgu punya PA tu tak mengikut cita rasa cerita saya. Alright, cuba pergi ke bawah. Okey, lagi. Bukan. Slide biar nampak ni. So you boleh kat tepi tu kan, kita boleh pilih dia, kan? Tu. Kun bawah kun. Okey, ni betul ni. Ini cikgu ambil daripada race tau. Saya ambil dari race, naik atas lagi. Kita mula-mula saya masuk 2006. Saya tunjuk mula saya join 2006, iaitu saya join pada bulan 10 2006, kan? Jadi pada 2006 ada 3 bulan lah saya buat personal sale. 3 bulan jualan tu 100,000 API. So berapa year to date, maknanya bulan 10, bulan 11, bulan 12 punya income 3 bulan ialah RM3,000, 3,800. Average sebulan adalah 1,300 lebih kurang macam tu, Okey. Lepas itu saya sambung pada 2007. 2007 buat 400,000. Okey, turun. Berapa dapat income pada 2007?
2007 daripada 3,000 jam kepada 72,000. 3,000 setahun jadi 72,000 sekarang. 72,000 maknanya income kita average dalam 6,000, betul? Sebulan. Alright. Kita pergi 2008. 2008 saya buat 500,000. Okey. Berapa? 176. Daripada 72,000 kepada 176,000. Korang bahagi dengan 12 berapa? Zul, kau kena ada kalkulator. Tak boleh congak dah. Dalam 14,000 dia Okey, dalam 14,000 sebulan. Ni saya ejen tau, bukan manager. Kalau tunjuk sama manager, kompensan nanti. Tak nak tunjuk. Okey, 2008 ini 2008 tau, 2008. Cerita 2008 ni tak ada cerita lagi sekali. Okey, next. 2009. Tahun terakhir saya jadi ejen, saya buat 300,000 API. Ya? Berapa tu? 269. 269,000 setahun. 27 bulan. Berapa bagi? 22. 2009 ni last saya buat personal sale. 2010 tak buat personal sale lah, sebab develop saya punya group, develop saya punya agensi. Okey, berapa 2010? 2010 310,000. Kan? Bertambah. Tak buat personal sale tu. Sebab ini, ingat, ini ialah daripada sale, bukan daripada yang saya punya group. Saya tak tunjuk daripada group. 310,000 berapa bagi tu? 25 lebih kurang lah sebulan. Setahun tak buat kerja ni. Okey, 2011. Tahun yang kedua saya tak buat personal sale. Tahun kedua. Maknanya sale yang lama tu, sale yang 2009, 2008, 2007, ini yang bawa masuk ke dalam 2010, 2011. Dia masukkan, kita dapat 6 tahun kan. Okey, berapa nilai? 289,000. Ada 2 tahun tu tak kerja. Tak jual lah, tak jual polisi. Sebab duk mengasuh ejen, bagi ejen makan, belanja makan. Itu je kerja cikgu. Belanja makan terajang. belanja makan, nampau sebiji. Kan? Okey, berapa tu? 289. Best lah. 2010 tak jual, 2011 tak jual, pun dapat lagi 289. Average berapa sebulan? 24,000 juga sebulan. Tak meniaga pun. Kalau aku meniaga lah, sedap lagi. Okay, next. 2012 tahun yang ketiga tak buat sale tau. 2012 tahun yang ketiga tak buat sale. Berapa? 238,000. Dah 3 tahun tak ada personal sale, dapat 238,000. Kau bagi dengan 12, average 19,800. 20,000 sebulan lah. Maknanya kalau saya tidur bangun 3,000 je, main kat rumah je, main dengan anak-anak 3 tahun every month dapat 20,000 gaji Ada ke macam ni boleh kerja? Jawatan apa agak-agak kat negara kita ni gaji 20,000 sebulan tak payah pergi kerja, duk main kat rumah je? Tak ada kan? Okay, next. 2013 tahun ni. Tahun ni saya ambil sampai bulan 9. Saya minta maaf sampai bulan 9. 10, 11, 12 saya tak ambil lah, sebab baru ni sibuk dengan persistency. Tak ada nak buat dia ni kan. Saya pun buat ini Alright, berapa? 170,000. 4 tahun tak buat, ada lagi tau. 140,000 bahagi 9 berapa? 14,000 lagi sebulan tau, average. Some of you yang masih buat sale pun tak dapat 14,000 sebulan. Betul tak? Saya dah 4 tahun tak buat sale, 40,000 a month. So this the best business, gentlemen. Jangan buat main-main. That's why you must success. Kalau you buat main-main, memang you akan miss lah. Saya rasa kenapa saya jumpa pada umur 36 tahun. Why bukan masa umur 24 tahun? Fresh graduate saya datang sini. Wow. Tahu macam mana? Lagi best Why pada umur 36? Dan masa tu bukan 36, almost 37 lah, bulan 10.
Pergi sale kat KPJ orang duduk atas kerusi sofa macam ni kan, duduk sofa macam ni cantik kan, duduk kadang-kadang kaki. Yalah, orang pergi private mesti ada duit, betul tak? Kita bawa sale sikit, bang ini duduk bawah macam ni, duduk bawah, kita muliakan dia kan. Kau buat quotation untuk aku, kan? Dia cakap, kau buat quotation untuk aku. Sekarang kita lebih sedap daripada dia dah. Alright. Okay, 100 ni income cik cakap. Wah, best lah. So tolong buat dengan berjaya. Boleh? Cikgu proof pada you tau. Ini adalah tempat yang kedua saya dedahkan saya punya income. Yang pertama di Kota Baru. Ngiling kepala budak-budak dia. Cikgu, saya buat 400,000, persistensi saya habis RM150. Nak 90%, RM150, saya kena tambah satu polisi tu sebulan. Dah 90%. Betul. Semasa 2009 saya jaga 2010 yang saya staff sikit pada 2009, sorry. First year 500,000 yang jualan 2008. Second year tu 400,000. So 900,000 saya kena jaga. Bulan 1 macam ni kan, nanti kan minggu depan ni dah buka race kan, dah ada lab list kan. Terus saya pernah dah lab list, persistensi, dah jaga dah bulan 1. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 12 ada masalah. Tak pernah nak kena dam seketul 30,000, tak pernah. Sebab kita jaga awal-awal, monitor so bila dapat bonus nangis kan. Saya balik daripada APW macam ni balik APW yang masa tu kita last buat bersama-sama seluruh Malaysia lah, kita yang terakhir kita buat. Lepas tu saya balik habis lebih kurang lepas maghrib macam ni, bertolak, kita berhenti makan apa semua sampai di Kuala Kerai sembahyang subuh. Kita dah tahu dah, lepas subuh Maybank buka kan. Maybank akan on. Saya buka Maybank, wah tengok ada berapa kosong tu banyak kat belakang, 1, 2, 3, 4 ratus ribu bonus 100,000 bukan puluh ribu, 100,000 nangis nangis. Masa tu kawan sebelah lelaki peluk jugalah, lelaki nangis. Takut tengok, takut gentlemen. Sepanjang saya kerja 15 tahun cikgu, paling banyak saya ada duit pun 8,000 Itu pun masa dapat areas bila naik dia buat bagi areas 8,000 paling banyak. Ini 100,000. Wah, takut. Sekarang every month 100,000 gentlemen. Every month. Saya tak payah tunggu bulan Januari, tak payah tunggu bulan Julai. Now every month. Dan kalau tanya sekarang, bukan nak kepala satu depan dah, nak tukar, nak sepak dah satu tu jadi kepala lain dah kan. Itu dream sekarang. So how beauty di business. Why kita buat main-main? Opportunity begitu besar, kita buat main-main. Top takaful agent di Malaysia 2012 ialah Chinese top takaful agent di Malaysia pada tahun 2012 untuk seluruh company insurance Chinese. Kenapa bukan bumi? Mana orang kita? Cikgu sebagai top takaful dalam kategori unit manager, untuk kategori agent kita pergi ambil hadiah dengan Raja Nazrin. Kenapa bukan kita? Cikgu tengok dia tengok opportunity dia, walak betul-betul kan. So kita berharap lah semua kita kat sini buat betul-betul, kita conquer the market. Boleh tak ni? Boleh. Kena buat betul-betul bang, jangan main-main. You tengok dah saya tunjuk income dan nak tunjuk apa lagi? Saya tunjuk tunjuk apa? Jarang saya tak pernah BOP tunjuk income, tak pernah. So balik semula yang tadi, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Balik ke belakang Belakang. Depan balik. Satu lagi. Bagus tak buat sale? Bagus. Buat betul-betul bang. Yang nombor 2, buat recruitment. Recruitment adalah pasal career kita.
Satu kuarter satu orang kontrak, satu kuarter satu orang kontrak, macam tu. Kita berazam lah, ataupun apa yang you plan semasa tadi masa you buat tadi, apa yang you plan ikut. Tapi kena buat rekrutmen. Sebab apa? Sebab dari segi income, saya nak cakap ini sense ibarat you naik escalator. Naik escalator, kita bandingkan dengan orang naik tangga. Makan gaji ni macam naik tangga, lambat lah kan. Kalau tangga tu tinggi, tingkat 4, tingkat 5 memang tak lagak dah, tak naik lah. Contohnya macam tu. Kita naik escalator, wah sedap laju je. Dari segi income, sale compare dengan makan gaji, macam naik escalator. Rekrutmen compare dengan sale, dia macam naik lift. Tahu naik lift? Gaji naik mencangak macam ni. Kau nak naik escalator ke naik lift? Nak naik escalator atau naik lift? Lift. So kalau you naik lift, you buat rekrutmen. This you punya future career. Cikgu semasa ejen 2009, saya ejen 2009. Saya dah tengok senior saya buat bisnes ni macam mana. Observe Cik Solehan, Encik Syahrum, Haji Osman, Haji Fazli, Haji Rosli. Semua mereka ni dia buat 2 tempat. Khususnya introduce saya Encik Solehan, Kuala Lumpur, Kota Baru. Kota Baru, Kuala Lumpur. Naik bas je. Naik bas pula malam, sebab siang tu nak kerja lah. Dia punya so detail cara dia berfikir. Tak nak naik bas siang, rugi masa, buang masa. Naik bas malam, sampai kat KB pagi terus kerja. So KB, KL, KB, KL kan? Saya kata macam ni, kena 2 tempat kan? So saya kata baik, kalau saya buat 2 tempat, saya akan sama dengan bos saya, saya akan sama dengan orang lain, betul tak? So kita tak nak sama dengan orang, saya pilih 3 tempat. 2009 saya naik kereta api daripada Kota Baru, wakaf baru kereta api ke Keluang, Johor. Naik kereta api sebab tak ada flight. Naik kereta api sebab boleh tidur baring. Kalau naik bas saya tak boleh tidur. Macam tu, saya tak boleh nak tidur. So saya pilih kereta api 12 jam, naik pukul 8 pagi sampai dekat pukul 8 pagi kat sana. Semayang subuh kat dalam kereta api gini. Itu kan kereta api. Tidur pula gini, tidur. Kereta api kan dia kiri kanan, kalau bas dia atas bawah kan. Ini kereta api dia kiri kanan, lain dia punya buayan dia tu. Alright. Sampai di keluar pukul 8 pagi, pergi office, mandi dan tandas. Gaji 20,000 punya kedekut. Nak save budget macam bos saya, faham tak? Kita pergi sana bergaya sebagai seorang kaya kan? Tapi kalau kau ada 20,000, kau mewah pun tak cukup juga, kena ingat kan? So 2009 cikgu berulang dengan kereta api. Pergi Ipoh, pergi dengan kereta. Sebab apa ni, Ipoh KB Ipoh dia tak ada flight dan tak ada ni So memang kena kereta lah. Mula-mula masuk Pekan Cemor, tempat yang saya tinggal lama lah. Pekan Cemor ni kecil lah, pinggir bandar kat Ipoh. Nangis, keluar air mata. Saya ni mudah keluar air mata. Nampak aja ni ganas macam ni kan, tapi jiwanya lembut. Lepas tu saya keluar air mata. Sebab apa? Inilah tempat yang saya yang panggil mengalami susah payah. Naik motosikal daripada Ipoh pergi mengajar daripada Cemor mengajar kat Ipoh 5 tahun naik motosikal C70 Honda. Saya pergi repair, pergi kat China. Kata apa Cina ni nama, lupa dah. Kata Cina lupa nama. Kau bengkel aku punya motor ni, apa pasal cikgu? Entahlah, aku tarik minyak tak nak naik 120. Kata bengong 120 C70 takkan naik punya kan. So nangis sebab situlah saya naik motosikal setiap hari. Hujan lah, apa semua kan. Wah. So ingat balik cerita tu kan sedih. Tapi datang sekarang pakai merge. Wow, C200 yang baru. Masa 2008 lah. Kereta tu baru keluar 2009 tu kereta tu baru keluar, model baru kan. Masuk kereta baru. Wah, rasa bangga. Ini dah tempat kita datang sekarang dengan gaya berbeza lah.
Lagu Tega dulu lain sekarang lain macam itulah. So dapatlah seorang rekrut kat Ipoh 2009, seorang rekrut kat Keluang 2009 kan. Sekarang tahun ni bulan 11 baru ni cikgu update production kat Ipoh grup cikgu 1.5 juta daripada Ipoh. 1.5 daripada Keluang Johor yang seorang, asalnya seorang saya dapat tu. Baru ni yang bulan 11, sebab bulan 12 dah tutup ni, saya tak boleh nak update ni. Bulan 11 production dia hampir 800,000. So buat rekrutmen jangan anggap hari ni buat besok nak jadi. Dia bukan macam tu. Bersabar. Buat dengan secara konsisten. Pergi setiap bulan. Setiap bulan pergi naik kereta api. Setiap bulan naik bawa kereta pergi ke Ipoh. Setiap bulan pergi. Kadang-kadang saya pun sedih. Pergi Ipoh, saya dah cakap dah, minggu depan saya akan datang buat BOP. Sila cari orang. Saya pergi. Mana orang nak saya nak BOP? Semua tak ada orang. Ejen apa saja ada 3-4 orang. Kata celaka korang. Aku datang jauh-jauh kan. Kau tak bawa orang seorang pun. Tak cikgu, tak ada orang nak jadi ejen. Frust tak? Frust tau. Sebab duit belanja kereta, minyak kereta, masa, badan penat. Tak ada seorang pun nak dengar saya punya BOP. Lalu saya kata, bulan depan aku datang, kau tak bawa orang, ingat RM50 seorang kita denda. Baru dia kelang kabut cari orang tapi bawa budak sekolah. Habis BOP saya pun tanya, adik ni belajar mana? Saya baru habis form 5 bang. Aduh, ejen ni nak kena betul. Dia nak elak RM50. Macam-macam hal. Manager smart, anak buah pun kena smart juga. So ingat tolong jangan main politik dalam agensi. Politik agensi maksud saya bukan UMNO PAS. Maksud saya politik dalam agensi adalah you cucuk sana, you cucuk sini, you kata kat sana, you kata kat sini. Jangan. Sesiapa yang nak berjaya, ketepikan benda tu. Tak ada politik dalam agensi. You ingat 2 perkara sahaja. Saya sebagai ejen, sales dan rekrut. Tak ada lain. Great person, orang yang bagus, orang yang hebat, dia akan talk about ideas. Orang yang bagus, dia bercakap pasal ideas. Macam mana kita nak tingkat jualan, macam mana kita nak tingkatkan rekrutmen, nak jadikan ejen kita. Macam mana dia fikir ni dengan Ibrahim, dengan Encik Aziz Radi, dengan Encik Kokon, dengan LMT, dengan senior ejen, dengan Faizal Codek. Mana Faizal? Kan? Dia fikir dengan dia. Macam mana nak kembangkan agensi kita. Itu orang yang great person. Tapi orang yang tak bagus, dia panggil small mind. Tadi great mind, ni small mind, berfikiran pendek. Dia talk about people. Orang yang bercakap pasal orang ni adalah small mind, berfikiran sempit. Datang-datang pagi je cakap, apalah bos kita ni macam tu macam ni, apalah agensi kita ni macam tu macam ni. Kan? You percaya saya lah, dalam Al-Isra' setiap unit manager atau agensi manager, they give their level best kepada agensi untuk membuatkan agensi dia berjaya. Believe me, trust me, tidak ada seorang pun dalam agensi Al-Isra' bersifat berperangai untuk menahan ataupun mengakis ataupun melambatkan kejayaan orang-orang Al-Isra'. Tak ada. Saya kenal setiap orang yang jadi unit manager sekarang. Biar tu bangun, kita dah kenal lama dah. Tak ada. Kita tak ada sifat macam ni. Kalau you pergi agensi lain, betul ada. Jangan agensi, even Bumi agensi. Senang saya sebagai manager, saya nak bunuh. Kalau saya tahu you boleh buat sale 200,000 setiap tahun, saya sayang you promote, saya boleh buat. You jangan promote. Saya boleh, even though you recruit, saya bunuhkan you punya bakal agent, saya boleh buat secara halus. Tak perlu pergi bomo, tak payah. Saya boleh buat. Ini berlaku. Agensi lain datang jumpa saya, cikgu, macam mana saya bawa orang dah berhenti dah, datang full time, mati. Datang saya bawa orang, mati. Lala dia fed up, dia kata saya nak jadi ejen seumur hidup. Kita tak ada macam ni. Dalam Al-Isra' tak ada macam ni.
Semua kita jaga, kita pupuk, kita belai sampai anak cucu semua. Sebab kita nak berjaya dan berjaya. So kita buat sales dan rekrut, tidak ada politik di dalam agensi. Kalau you nak berjaya, ingat dua ni saja. Jangan ingat benda lain. Tanya diri sendiri, saya dah buat sale berapa banyak? Tanya diri sendiri, berapa orang dah saya rekrut? Daripada you bercakap pasal orang tu, pasal orang ni, janganlah nonsense you cakap. So saya daripada day one, alhamdulillah, saya daripada day one saya join Al-Isra ni sampai sekarang, tak ada masa nak bercakap pasal orang. Tak ada masa, betul. Lepas tu bila saya promote sebagai unit manager satu, pada masa tu saya ada lebih kurang 40 orang ejen. Group production dah 3.2 juta dah pada masa tu. Pada masa 2009, Cik Solehan promote, Cik Solehan introduce saya. Ramai agensi manager grup lain, staff Prudential datang, Rosli, kenapa kamu tak promote? Kamu punya grup besar dah ni, lebih dah 1 juta, almost 2 juta pada 2009. Tapi saya masa tu saya kata saya tak nak promote. Sebab apa? Kalau saya promote, saya akan terputus dengan Cik Solehan, orang yang memperkenalkan saya dalam bisnes ni. Saya akan terputus. Ya, dia jadi dua kaki, ya. So saya tak nak, saya nak biar saya duduk bawah Cik Solehan, dan dia telah berjasa besar kepada saya. So at least dia akan dapat daripada hasil usaha dia. Saya delay 1 tahun, walaupun dipujuk oleh agensi lain, tak termakan pujuknya. Tapi ada hikmah sebalik tu, ya. Bila kita delay promotion dengan strategi yang betul, kita much better, jadi lebih baik sebenarnya dari segi semua perkara. So you stay dengan Al-Isra, you ikut leaders ni, insya-Allah you akan sukses. Sebab dia orang tidak ada busuk hati, tidak ada ditanam dengan benda-benda macam tu. Alright? Okay, next. Okay, ni pencapaian. Banyak cerita bahawa pencapaian, Okay. 2006 sampai sekarang Star Club. Okay, lagi. Banyak. Okay, semua. Okay, buka semua. Buka semua. Lagi. Okay, baik. 2007 saya rookie. Saya nak bagi tahu, pada rookie agent, saya adalah orang Melayu yang pertama naik stage ambil award sebagai top rookie agent. I'm the first Bumi agent sepanjang 80 lebih tahun Prudential di Malaysia. Sebelum itu tidak ada Bumi atau Malaysia yang dalam kategori rookie menang hadiah. Saya menang pun nombor 3. Tapi 2008 repeat, diulang oleh Fiza Latif dan Sajaratul Dariah. Itu kita kena pegang konsep, ya. Kalau someone telah buat, ada seseorang yang telah buat, it means, ini bermakna it can be done. Benda tu boleh dibuat, ya. So saya meneroka, lepas tu orang lain buat ikut-ikut. Alhamdulillah, ya. So why not one day you become top rookie, ya. 2010 dan sampai sekarang top UM lah. Dan tahun ni pun insya-Allah masih lagi top UM. Tapi tak nak sombong lagi lah, sebab belum keluar kan cakap ni. Tapi rasanya confirm lah, rasanya confirm lah top UM. Tapi pada masa ni, adik kakak semua, tuan-tuan puan, bukan masalah top UM. Bila saya dah pergi ke level ni, saya kata bukan lagi title top UM tu, tetapi kita nak buat suatu angka, satu pencapaian yang satu sejarah, ya. Sebab tu cikgu setiap tahun ada tema. Masa 2010 mula-mula jadi UM1, tak tahu apa UM1 ni mula-mula masuk kan. Nak buat apa ni semua, mendengung apa semua. Jalan aja lah, dapat nombor 2, bagi bos dulu nombor 1. Cik Soran nombor 1, 2011 baru berfikiran sikit, baru kreatif sikit. 2011 saya kata nak break rekod unit manager di Malaysia. Sebab rekod dipegang oleh Cik Syahrul Salikin. Dalam Prudential Malaysia unit manager, Cik Syahrul pegang rekod 6.9 juta. So 2011, so kita masuk APW macam ni di Kota Kemuning. Dia pun tanya, okey cikgu, Kota Baru dah buat berapa? Satu 8 million. Dia pun ingat sampai sekarang 8 million. Laungan keramat 8 million. Sebab apa 8 million? Sebab nak pecah rekod. Tema pada tahun break the record, 6.9 nak break record. So kita target 8 million. Memang kita achieve, 2011 kita break the record, dah buat 8 million. So 2012
Nak buat apa lagi ni tema? Oh, 8 million sudah capai, dah pecah rekod. Kita buat satu rekod baru, unbreakable record. Kita nak buat satu rekod baru, unbreakable record. Satu rekod yang tak boleh orang pecahkan, kecuali ada UN kat sini nak pecah, saya tak tahu lah. 10 million 10 juta 2012. Alright. Okey, tema diri tu, diri sendiri. Semasa nak buat 10 million, bila unbreakable record, macam mana saya kerja? Hari ni, satu hari bulan, macam ni hari ni, saya naik kereta api daripada Kota Baru pergi ke Keluang, Johor. Sampai di Keluang pagi, saya buat kelas sampai pukul 12 malam. Kelas. Nasib baik dia orang stay, dia orang tunggu sampai pukul 12. Lepas tu saya naik bas daripada Keluang, dari lebih kurang pukul 2 pagi sampai di Ipoh, Perak. Bayang kau naik bawa beg besar macam ni, kau naik bas, naik kereta api semua kan, sampai ke Ipoh, Perak. Pagi esok buat kelas. Habis kelas di Ipoh pukul 5, naik ETS, electric train, pergi ke KL, ambil Firefly balik ke Kota Baru. Satu hari bulan. So well done lah orang-orang Kelang. Satu hari bulan you dah start kerja, so memang you akan dapat result yang baik. Okay. Memang kita, kalau you nak sesuatu result yang bagus, yang berbeza, you memang you kena buat kerja yang berbeza. Jangan buat yang sama. Okay, 2012 unbreakable record. Yes, Alhamdulillah, kita rasa satu rekod yang tak akan dipecahkan dalam masa 20 tahun akan datang. 20 tahun lagi. So saya tak nampak lah siapa sini nak ambil. Teruskan, no problem. Okay, now 2013, saya punya APW hujung minggu ni. 2013 last year. Apa tema saya? We conquer. Saya nak conquer di seluruh Malaysia ni. Ada di 30 unit saya. You pergi Penang, ada di 30. You pergi Ipoh, paling kuat lah di 30 kat Ipoh. You pergi Kelang, you pergi ke KL, ada di Jaya, di Kajang. You pergi ke Johor, besar di Johor. You pergi ke Kuantan, ada Kuantan. You pergi Kuala Terengganu, ada. You pergi Kota Baru, hometown kita, This is Kota Baru. Itu yang cakap lah. Itu company lain nak masuk pun takut. Ni Rosli Mahmud ada sini. Betul. So setiap tempat ada. Sebab apa? Falsafah saya pada situ, we conquer. Kita nak conquer seluruh Malaysia. Macam my unit is just like mini Al-Isra. Everywhere ada my unit punya people. So saya kena pergi selalu jumpa dia orang lah. 2014 tahun ni duk fikir apa tema kan. So tak boleh cakap lagi lah. Saya kena announce depan sana, tapi sudah jumpa lah. Okay, next. So you kena ada tema you sendiri sebagai agent. 2014, what your tema ni, your team. You punya team tahun ni nak buat apa? Semua orang tulis tahun ini lebih baik daripada tahun semalam. Kita belajar smart goal kan. Jangan macam tu lah. Biar ada satu yang spesifik, apa yang you nak capai. Okay, the pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. Dalam buat sale, dalam kita bina agensi, memang ada pain, memang ada down. Saya as unit manager, saya down. Betul. Kalau you kata kita manusia ni, Perdana Menteri ke, sama saja dia ada perasaan. Sedih, gembira. Betul tak? Semangat, tak bersemangat. Kecewa, suka macam-macam. Ada. Manusia. So top unit manager down. Yang bukan top unit manager lagi down. Agent down. Tapi yang paling penting, macam mana kita mengawal, menguruskan down kita. Tolong jangan buat channel WhatsApp group down. Ini bahaya besar kan. Sekarang WhatsApp group dia bina satu channel, dia tak panggil lah group down, dia panggil set minu teh. Teh tarik, geng teh tarik. Ini geng teh tarik. Dia geng, sebenarnya yang dalam tu semua geng down. Kalau you ada dalam ni, tolong leave. You kena leave group tu. Jangan terlibat.
Bila down, macam mana kita nak mengurus? So pergi jumpa manager kita, ataupun melihat sebaliknya. Setiap perkara yang kita rasa tak elok, dia ada sebaliknya elok. Cikgu beritahu satu peristiwa 2012, iaitu bila satu bakal ejen saya promote unit manager satu, UM1. Suppose dia naik UM1, tapi tak dapat naik sebab kita masa tu kita dah tersalah faham. Kita tengok kepada insentif persistency 90%, quality agent 83%. Bila dah buka channel 4 hari bulan, 5 hari bulan Januari, baru perasan untuk promotion dia kena guna quality agent, bukan insentif agent. Insentif agent 90% dah. Goyang kaki dah 2 minggu, dah lepak dah, dah selesai dah. Quality agent 83. Tak perasan, kena tengok yang tu. So tak dapat promote. Bila dia tak dapat promote, saya tak dapat promote. Sebab saya suppose pergi AM, agency manager. Allah, punyalah kecewa. Saya kecewa, yang orang ni lagi kecewa lah, kan? Tapi saya pun fikir, sekarang kamu tak promote, apakah benda yang saya boleh ambil advantage daripada keadaan ni? Iaitu kita boleh buat satu unbreakable record. Lihat dengan positif, unbreakable record. So seluruh agensi, semua orang bersemangat untuk cipta satu rekod baru yang hebat, So bagaimana kita melihat sesuatu isu tu, lihat kepada strength yang mungkin kita dapat. Dan kalau you down, mesti you contact you punya manager, introducer, mesti. Sebagai seorang agent, kalau kata tak down memang bohong lah. Saya pun down masa agent. Hantar proposal, 5 keping proposal, seminggu tak capture. Mana tak capture ni? Mana pergi proposal? Tengok. Tanya kerani, kenapa saya punya proposal tak sampai kat Prudential? Cikgu, you punya proposal datang meja, kita tak submit. Apa tak submit? Ini internal, ini zaman saya agent ada politik. Saya call Syarum, macam mana ni, ada 5-6 proposal tak boleh nak submit ni. Kau jangan fikir panjang, hantar kat aku Korea. Terus Korea, selesai masalah. Tak nak fikir masalah, fikir bagaimana nak selesai. So kalau fikir nak marah, nak apa semua, rasa dah sangat kecewa dah. So fikir bagaimana nak atasi perkara tersebut. So the pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. Cikgu nak dapat macam ni, you rasa senang ke? Saya tanya anak saya yang form 5 hari ni lah. Tahun lepas dia form 4. Saya teman, masa Abah Haji dulu sibuk tak? Sibuk bang. You sampai terlupa ambil saya di pusat tuition. Dia sepatut balik 10 malam, saya pergi ambil pukul 1 pagi. Anak saya nangis bagai nak mati dah. Dia ni anak saya lurus bendul. Saya marah dia balik. Kenapa bendul sangat? Padahal kita yang salah kan? Bukan sekali, 2 kali. Pusat tuition ni habis pukul 10 malam. Tapi cikgu balik-balik singgahlah toke dia kemas kursi ke apa, semua kemas bilik semua kan. Keluar dekat pukul 12.30, ada budak. Dia kata, siapalah mak bapak engkau ni? Bagi nombor telefon ayah. Saya masa tengah sembang dengan orang tiada habis. Alamak, dah cerita pasal Prudential, dah tak ingat anak dah. Dah tahu, cik, anak cik belum ambil lagi ni. Ya Allah, betul-betul saya pergi sekarang. Tak payah, saya hantar dia balik sekarang. Okey, terima kasih bang. 2 kali dik. Bukan sekali, dia ingat sampai sekarang. Yang itu berlaku tu masa tu dia dah 6. Sekarang dah tingkatan 4, ingat lagi. Dah 2 kali. Yang sekali lagi anak sulung, pukul 1 pagi, habis pukul 10 malam. 1 pagi, tapi bukan saya, buat saya. Itu saya marah dia. Saya masa tu naik kereta api nak pergi Keluang. Tering bunyi telefon. Pukul 1. Ada apa? Anak tak ambil lagi. Kau orang buat apa semua ni? Saya marah kan. So anak kita pukul 10 tunggu mak tak datang-datang kan. Sebenarnya saya ada pemandu ambil anak pergi tuition. Memang bayar tiap-tiap bulan. Bayar bulan lah. Tapi pemandu ni bangang. Sebab pusat tuition anak saya pergi yang bahasa Arab, pergi yang sains, pergi subjek berbeza, tempat berbeza kan. Dia pergi ambil yang bahasa Arab tu. Dia tunggu kat sana kat 1 jam. Tak keluar lagi, orang nak balik semua dah. Mungkin anak ni dah mak dia balik, buat balik kot dia kan. Dia tersalah pusat tuition. So dia balik rumah dia. Pain saya ingat ni, sedih lah rasa tinggal apa ni, anak bini semua sibuk. Tapi anak saya yang form 4, masa form 4 ni, cikgu dia kata tuliskan 3 idola anda kan. So pertama dia tulis Tuan Guru Ni Aziz Nikmat sekolah, sebab dia sekolah agama. Nombor 2
dia tulis Dr. Mahathir Mohamad. Nombor 3 Rosli Mamat, top unit manager. Maknanya dia still proud dengan pencapaian kita. Dan anak-anak dan saya, bila saya dah keadaan begini saya rasa sekaranglah sambutan hari jadi yang paling best. Sebab anak kecil-kecil pun sambut hari jadi bapa. Kan bagi saya kad birthday semua kan. Zaman cikgu guru semua tak ingat. Ayah punya jadi semua tak ingat. Sekarang ayah penting kepada kami kan. Daripada mak sampai anak yang bongsu, semua sambut dengan meriah ya. So walaupun kena tinggal tu, dia proud ya. Okey, pain Jadi kalau you ada rasa pain sekarang, jangan risau hati, jangan susah. It will be kamu punya kemenangan atau kesenangan, kejayaan di masa depan. Okey, next. Okey, bila cikgu buat ni dengan bersungguh, this the reward. Kereta Bentley bayar dekat 10,000 sebulan. Saya buat loan yang paling pendek. Kereta paling mahal tapi loan paling pendek. Paling pendek masa. Kalau kereta lain panjang kan, ini buat pendek. Buat cepat habis tak tahan keluar duit setiap bulan, nak pensan rasa. 6,000 cc. Datang ke KL RM300 petrol. Setiap dari KL yang balik kena berhenti kat Raub 100. Berhenti lagi kat sebelum masuk sepadan Kelantan RM100. Sampai kat Kota Baru dah licin dah, RM100 lagi. Kan? So datang pergi balik 600. Baik aku naik Firefly, pergi balik pun tak sampai 300. Alright. Mu'alah ni tapi aura dia kuat lah Semua orang pun kalau kat Kota Baru tahulah ada budak Prudential dah tu. Ada seorang budak Prudential pakai Bentley. Minggu lepas saya dipanggil oleh State Treasury Datuk apa nama dia pergi menghadap dia. Datuk, cikgu pakai Bentley Datuk tahu mana Datuk? Semua satu Kelantan dah tahu dah kamu pakai Bentley. Saya selalu nampak kat masjid. Nasib baik nampak kat masjid. So kita rasa seronok lah rasa seronok. Bulan ni cikgu beli 3 kereta bulan 12 bulan lepas saya beli 3 kereta. Satu GTI. Itu best. Sulunglah beli GTI. Best. GTI Golf GTI. Lenjan betul-betul. Sampai semalam saya lenjang masuk lubang dah kena tukar tayar. Tayar dah bang dah 18 200. Lepas tu yang kedua beli Myvi untuk bapak mertua. Bapak mertua happy sangat, menantu terbaik ni. Betul. Bapak mertua saya pun ada cerita tau. Saya masa ejen, bila saya selalu buat sale kan. So isteri kadang-kadang kata, pergilah rumah ayah, lama tak pergi jumpa. Okeylah pergi. So bila pergi tu, masa tu lah saya rehat tau. Masa pergi rumah mertua, rumah adik-beradik kita, masa kita rehat, kita letak kepala lena tidur lah. So saya tidur rumah bapak mertua saya, terlena kan. So dia sembang dengan ayah dia. Tiba-tiba ada jiran datang. Dia kata, kenapa ni anak ni beringos macam ni, demam ke? So budak ni cakap, demam dah banyak hari, dah pergi klinik sana sini, tak baik-baik juga kan. Lepas tu wife saya kata, kenapa tak ambil medical card? Pergilah KPJ semua kan, dapat rawatan bagus. Dia kata, medical card macam mana? Saya tengah tidur tu, saya bangun macam ni. Saya bangun. Sebab saya rasa penjelasan isteri saya tu tak puas hati, tak sampai maksud. Saya tak puas hati tau. Tak tidur. Yang bestnya bapak mertua saya di sebelah. Kalau tengok, menantu aku ni minat betul dengan Prudential dia. Boleh dengan nama sampai bangun macam tu. Dia terkejut tengok tau. Itu cerita bapak mertua. Dia happy sangat lah tahun lepas saya sponsor dia pergi haji. Dia kata saya pergi ikut tabung haji lah kan, boleh jimat duit. Saya tak payah, jangan pergi tabung haji, pergi private, so dapat lebih selesa. Tak nak saya kata tak wise saya lah, besok kamu pergi cari private, jangan ikut ayah. Kalau ikut dia asyik nak jimat duit. Pergi ikut private. Saya rasa saya menantu tersayang. So lain lah kalau ada bapak mertua lain nak jadi menantu pun masih alright. Next. Okay. So saya pun pernah gagal. Saya cerita pada you tadi saya pun pernah gagal. Bukan kata semua. Saya pernah present satu kawan baik zaman sekolah. Present habis dahsyat dah.
kan. Syahrum pun datang kebetulan masa tu. Syahrum pun tolong juga nak close. Tak close, degil betul kawan ni, kan. Lepas tu bila saya bawa kereta balik, Syahrum nampak perubahan air muka saya. Dia kata, bang, dia pegang apa ni, saya pun peha. Bang, aku tahu kau rasa kecewa sebab kawan tak nak sign up, dia nak stay dengan dia punya takaful Malaysia, so dia tak nak sign up. Saya rasa memang frust lah, tapi tak apa, aku nampak kau memang bagi level best lah masa presentation tadi. Saya tak apa. So 3 tahun kemudian saya dah jadi manager lah. 3 tahun kemudian dia call saya, Eli, saya ingat nak beli Prudential lah. Kau nak beli Prudential, kau datang rumah aku. Dia datang rumah saya, lebih kurang jarak 50-60 kilo. Dia datang rumah saya nak sign beli Prudential. Padan muka. Dulu aku pergi tak nak. Sekarang kau datang rumah aku, kan. Macam tu lah. So I fail over and over again in my life, and that is why I succeed. Kita jangan takutlah dengan gagal. Just pergi cerita, pergi sembang, pergi approach, pergi nak cakap. Mungkin orang tu tak nak, tapi tak apa, one day dia akan realize bahawa benda ni bagus. Sekarang ni saya ada satu klien duduk di KPJ ICU, ini hari yang ke-11. Bil dia 50,000 dah habis dah. Dah habis dekat dengan 5 hari lepas. Dia pakai inhalator yang bernafas ikut dia punya alat bantuan pernafasan. Saya kata, doktor pindah ke GH boleh tak? Rosli, saya cabut saja alat ni, dia mati. Saya tanya suami dia, macam mana, nak cabut ke tak nak cabut? Tak nak cabut. Oh, suami misali. So yang kena buat dialisis sekarang, buat dialisis sebulan, jantung pula datang belah jantung. Pegang tangan saya, terima kasih Li, kau paksa aku beli insurans dulu. Betul, saya paksa dia beli insurans. Terima kasih. Betul apa yang kamu cakap, Rosli. One day saya akan ingat awak. Betul, saya ingat awak sekarang. Sebab saya bila kawan-kawan ni, bila dia reject, saya kata, it's okay, kau tak nak, tak ada obligation apa kau nak beli hari ni, but one day kau akan ingat apa yang aku cakap. One day you akan ingat apa yang aku cakap. Dia kena ayat macam tu kan. Teguri hati juga kan. 2 tahun kemudian datang beli. Macam tu 2 tahun, 3 tahun pun ada. So kita jangan takut gagal, just go on. Tak ada rahsia tau. Apa beza orang jual banyak dengan orang jual sikit? Yang staklak, yang bukan staklak. Beza dia, you rasa dia punya knowledge produk tu hebat ke? Dia boleh cerita detail punya knowledge? Bukan. Yang jual sikit ni dia kurang tahu pasal produk? Bukan. Kita jual benda yang sama saja, medical card. Tapi kenapa result seorang jual 300,000, seorang jual 30,000? Apa beza dia? Sebab yang 300,000 skill dia tinggi, pandai cakap? Tak. So yang bezanya adalah usaha. Usaha lah yang membezakan. Kalau tanya semua, you share lah dengan sesiapa ejen yang berjaya, tak ada seorang pun akan cerita mudah. Semua cerita memang susah. Tapi apa kita nak kisah dengan susah? Sekarang boleh draft Bentley, sekarang boleh lenjan GTI. Apa nak kisah dengan susah? Tak ingat dah. Yang susah duduk di samping, tak ingat dah sekarang. Sebab sekarang kita menikmati kejayaan. Anak masih ingat kena tinggal 2 kali, tapi itu pun dia masih sayang kita, kan? Betul? Sebab kejayaan ni lebih manis berbanding kita lihat apa yang kita gagal. Masa kita orang tak close, tak apa, itu kita belajar. Kita belajar dari situ. Itulah pembelajaran sebenar. So just balik lepas ni pergi jumpa. Boleh? Takut telefon, mintalah dia tak angkat telefon. Dia buat phone call lah, mintalah orang ni tak angkat. Kalau angkatlah, sudah nak cakap apa ni, takut dah. Kak Bus flyers, cik medical card. Ulu macam ni, tangan cik medical card. Mana boleh dik pergi tahun depan? Dia macam ni. Dia nak jalan pun dah tak boleh dah. Ni ulur tangan macam ni. Bila you ulur tangan macam ni, orang pun Zam ambil, tak apa, saya baca. Itu duk kabur, tak close case. Saya close case kabur banyak. Antara strength saya adalah kabur. Sikit yang saya beli dengan kokon sekarang, flyers yang cantik-cantik sekarang, saya antara pioneer. Saya create tu.
Cuma dulu saya IT tak reti. Saya buat Microsoft Word je. Buat plan 3 dalam 1, perlindungan, macam tu lah. Tak ada kala-kala. Cik Solehan tengok, saya laminate, close setiap hari di booth. Apa ni cikgu buat ni? Guna ni Bawa balik ke Kuala Lumpur, bagi orang IT. Azriyadi dengan Kokon, dia murnikan, nampak cantik. Tapi the idea tu, cikgu start. Sebab saya cikgu, saya tahu budak tak faham, macam mana nak suruh dia faham. Alright. Syed Mokhtar Bukhari. Syed Mokhtar Bukhari, dia banyak syarikat kan. Macam manalah agak-agak diurus. You baca buku dia lah, beli buku dia baca. Bukan dia tulis pun, ada seorang penulis pergi jumpa dia dan tulis macam mana dia urus. Tapi dia tengok apa yang dia kata Dia kata orang kita ni apa? Malas, malu. Malas dan malu. Betul Betul lah. Kita malas, pemalas, pemalu. Kita tolong buang sifat ni. Boleh? Jangan setiap kali you rasa malas, you tanya, saya pemalas. Tak boleh, kena bangun, gerak, pergi buat. Jangan malas, jangan malu. Jual insurans malu. Nak cakap saya je insurans, malu. Nak pergi buat sale, malu. Semua benda malu, malas, malu, malas. Tak boleh lah, tak jadi apa. Okay. Next. Ini yang satu benda yang paling penting. Paling penting. Negative mind will never give you a positive life. Khusus kepada ejen yang bukan pertama kali datang pada hari ini, iaitu ejen yang sudah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang belum lagi jadi manager. Tolong buang perangai negatif, sikap negatif yang ada dalam fikiran. Ingat, fikiran yang negatif tak akan memberi kehidupan yang baik, positif kepada kita. Dalam kita, ini seni ejen, minta maaf saya cakap seni ejen. 1-2 tahun kedua, tahun ketiga tu kira seni lah. So kadang-kadang kita, bila kita duduk dalam agensi, kita duduk dalam grup, kita duduk dalam sesuatu unit, kita ada perasaan tak puas hati, kita ada rasa tak seronok. Jangan layan perasaan tu. Sebab apa? Sebab yang negatif ni tak akan beri kebaikan apa pun pada you. Agensi tak akan collapse disebabkan you draw, you keluar daripada unit. Saya cakap you, saya pernah ada ejen top kat Malaysia, nombor 3 di Malaysia jual takaful. Saya ada ejen yang East Coast, Johan East Coast, Pantai Timur. 2 tahun dia tidak ada dalam agensi. Dia dah 2 tahun tidak ada di dalam agensi. Kononnya hebat, boleh buat seorang, boleh buat sendiri. Dah tak larat nak bentuk ni. Dah bagus. Ejen dah bagus kan. Jual 400,000 ke 500,000 setiap tahun. Daripada income negatif. Income negatif. Bukan kosong tau. Negatif, ada hutang. Cikgu, orang nak tarik kereta. Berapa bulan tak bayar? 2 bulan. Berapa? 1,600. Ambil 1,600. Bayar sekarang. Cikgu, tak ada duit nak pergi kerja. Aku bagi kau 300 bulan minyak kereta. Kau pandai-pandai nak hidup. Bagi 300 bulan. Daripada income negatif. Sampai gaji dah belas ribu. Kepala dah besar. Kepala besar. Cakap belakang. Saya nak pergi overseas. Cikgu, tolong back in saya hari ni 20,000. Gila kau, hari ni 20,000 dah. Kau nak buat apa? Tak back in, suami saya masuk jail besok. Bahaya masuk jail. Tak apa. Saya cek semua ada dengan staff saya, cek. Saya tak ada dengan saya. Staff, keluarkan cek sekarang hari ni 20,000, bagi pada dia. Selamatkan budak ni. Sampah macam tu kita buat. Dah hebat, dah ikan banyak, syaitan. Syaitan dah masuk kan. Dah pandai sangat. Mulalah orang tu tak kena, orang ni tak kena So bahaya. Sebab tu saya pesan kepada ejen, di saat katalah you dah gaji sekarang 6,000, 7,000, bila di saat you rasa alamak susah ni, tolong balik ke belakang. Ingat, sebelum saya masuk Al-Isra', sebelum saya buat Prudential, siapa saya? Adakah saya ada kehidupan macam ni? Kalau saya bukan kehidupan macam ni, sekarang berada dalam Prudential, berada Al-Isra', dan income lebih baik, keadaan lebih baik, tolong ingat orang yang bawa kita, orang yang develop kita, agensi yang jaga kita. Jangan kita dah berasa kita hebat besar boleh buat sini. Sebab apa? Agensi tak akan collapse dengan kita keluar seorang macam tu. Dia draw, tarik diri. Bukan saya halau, bukan saya minta keluar. Tak. Sebab rasa bagus. Tahun ni buat 50,000 API, tahun lepas buat 80,000 API. Nampak? Going to die. So jangan besar kepala. Negative mind will never give you positive life.
Try associate dengan orang-orang yang berjaya. Associate dengan orang-orang yang berjaya. Sebab tu cikgu kata jangan masuk channel WhatsApp, group down. Bahaya you associate dengan dia orang, bahaya. Associate dengan orang berjaya. Business kita macam tu. Okey, business kita menuntut macam tu. Kita kena selalu berkawan dengan Kokun, berkawan dengan Azriyadi, berkawan dengan Ibrahim. Setiap orang ada kelemahan. You rasa Cikgu Lee bagus, tapi ada je yang kata Cikgu Lee tak bagus. Kau tahu ada? Sampai keluar daripada agensi. You rasa dah bagus dah? Bukan seorang. Kak Ipoh, wah, Star Club. Dia kata, saya buat apa datang meeting apa semua, saya bagus, saya tak perlu ni meeting sharing semua kan. Apa ni macam ni, kenapa agensi macam ni, kenapa agensi macam tu, asyik tanya je soalan macam tu kan. Saya kata, ginilah adik, mulai hari ni tak perlu datang lah meeting, kau buatlah nak buat macam mana pun, jaga konsistensi sudah. Daripada Star Club sekarang jual 20,000, emosi je kan. Ingat, kita jangan besar kepala. Cakap, saya ni buat production lebih baik daripada Cik Solehan. Saya ni buat production lebih baik. Zaman agent lebih baik daripada Cik Solehan. Zaman manager lebih baik daripada Cik Solehan. Tapi setiap kali saya jumpa Cik Solehan, saya peluk dia. Han, terima kasih. Han, terima kasih. Cik Solehan pun backing, garang. Muka garang. Siapa kenal Cik Solehan? Kenal? Bukan senang juga. Tapi saya benda backing garang tu letak tepi je lah, ambil buang je kan. So terima kasih. Nak ambil hadiah, memang peluk dulu. Sampai satu SAM, Senior Agency Manager, menangis tengok saya peluk Cik Solehan. Dia kata, Rosli, kenapalah saya tak boleh lahirkan orang-orang macam kamu? Aduh kan. Sebab mereka dah biasa promote gaduh, tak nak duduk sama-sama. Saya nak gaduh, saya buat lebih baik pun saya tak gaduh. Kita yang kurang-kurang baik ni lagilah tak boleh gaduh kan. Sebab kalau kita kawan dengan orang ramai, kita dapat banyak manfaat, betul tak? Sebab tu saya datang KL, saya tak perlu duduk hotel. Semua orang ajak jemput pergi rumah dia. Tidur rumah aku, Okey, cantik. Aku pun nak save bajet. Betul. Buat baik dengan semua orang. Okey, next. Kenapa kita kena buat dengan baik? Kenapa kita kena buat dengan baik? Okay, next. Okay, true story sekitar bulan 10 tahun ni. Bulan 9 guru cikgu bagus tau. Cipta rekod bulan 9 baru ni. Bulan 9 yang lepas saya balik Korea, saya pergi dengan Cik Aziz. Ada ceramah bahasa Inggeris daripada pagi pukul 10 sampai pukul 4 petang. Aku tak faham apa kau cakap, popang Mak Saleh cakap Tapi nasib baik saya dapat tangkap satu idea yang dia nak cakap Dia kata, sila senaraikan satu tindakan yang you perlu buat untuk memberi impak kepada agensi you. Satu je senarai tu. Buat satu benda yang beri impak kepada agensi you. Masa tu bulan 8, agensi saya memang tidur habis lepas raya. Saya dah risau hati. Sebulan 9 saya balik tu, yang akhir bulan 8 di Korea saya balik, saya terus buat satu perjumpaan dengan semua agensi saya. Saya panggil balik semua. Saya cakap pam. Bulan 9 pertama kali tau. Tahun lepas grup saya dalam sebulan buat 1 million sale tau. Cross 1 million sebulan. Kang Cimen pun tak cross 1 million dah bulan tu. Wow, saya pun happy sangatlah. So terleka lah di bulan 10. Terleka tu sebab apa? Fikiran saya bergaduh dengan perasaan saya. Okey, saya mengalami satu pergaduhan yang hebat antara fikiran dengan perasaan. Untuk pengetahuan you, bila fikiran bergaduh dengan perasaan, siapa menang? Perasaan akan menang. Dan saya melayan perasaan tu terlalu teruk. Sampailah satu kali ejen saya datang, cikgu, kami perlukan bantuan you, kami perlukan energi you, cikgu, kami perlukan tunjuk ajar you. So bila dia cakap macam tu, saya menangis dalam Bentley saya. Barulah saya sedar bahawa orang yang duduk dalam rumah besar, kereta besar, kereta cantik, rupa-rupanya dia ada pain di dalam diri dia, ada kesengsaraan di dalam diri dia. Bukannya semua orang suka, bukan semua orang happy pada masa tu.
So saya menangis teruk. So saya atasi perasaan saya ni dengan satu perkataan. Saya jerit kuat-kuat, they need me. They need me. Sepanjang perjalanan, they need me. Anak-anak saya perlukan saya. Saya kena keluar daripada perasaan ni. Saya kena keluar, saya kata. Dan alhamdulillah, memang pada masa tu barulah saya boleh balik fokus kepada kerja. So perkara yang sama, idea yang sama, you kena letak pada diri you, they need you. You ni diperlukan sangat, Azhari. Zul, ada orang yang perlukan sangat kepada you. Siapa mereka? Kita tengok family kita, anak bini kita. Diorang perlu sangat kita. Dalam saat kita kecewa, dalam saat kita down, dalam saat apa, kita kena ingat kita ada tanggungjawab yang besar untuk beri sesuatu kepada mereka. Mereka memang perlukan kita. Okey? Yang kedua, ibu bapa kita. Bagi yang belum kahwin, dia kata, cikgu saya bukan ada anak dan bini. Ingat, you ada ibu bapa. The best moment in life, cikgu cakap you, bukan pergi Rio de Janeiro. Cikgu pergi Rio de Janeiro, tengok tarian samba. Seronok kan? Seronok. Wah, tapi the best in life bukan pergi Rio de Janeiro tengok samba tu, bukan pergi Seoul, bukan pergi Paris, kota cinta. Tak. The best in life, bila saya boleh pimpin tangan mak saya buat umrah, tawaf dan syair, itulah yang paling best dalam hidup saya. Mak saya dah umur dekat 80 tahun, pegang tangan dia keliling, hati saya menangis, air mata saya keluar menangis. Jasa saya kepada mak ni, keliling tawaf, bawa pergi syair. Seronok, seronok-ronoknya. So biar ada dream pada you. Saya nak bawa orang tua saya pergi Mekah. Biar ada dream pada you, nak beri family pergi berjalan dan sebagainya. Paling best saya cakap. Itulah kenangan yang paling indah lah, cakap saya. Berbanding saya pergi travel mana-mana, saya rasa bawa mak saya pergi Mekah, paling best lah, paling best. Saya rasa saya beri reward yang sangat seronok lah. Sebuah sesuatu yang dia orang rasa bangga, dia orang rasa seronok, terutamanya orang tua kita. Alright? So that's why kena buat dengan bersungguh-sungguh. They need you. Ibu bapa perlukan kita. Dia menanti kejayaan kita. Nak berjaya dalam bisnes ni apa benda? Buat sales and recruit. Nak buat sales macam mana? Kau pergilah jumpa ramai orang. Kau tak jumpa orang, memang tak akan ada sales. Nak buat macam mana lagi? Nak suruh siapa datang sini aja? Kau belajar dalam AFT, dalam ART, apa semua pelajaran kau belajar. Kalau kau tak pergi jumpa orang, memang tak ada sales. Memang kena jumpa orang. Tapi apa yang motivate you, apa yang boleh drive you, apa yang boleh tolak you untuk pergi buat sales? Tengok keluarga you, tengok orang tua you. Saya balik rumah, anak tanya, abah, hari ni ada orang beli insurans tak? Ada dek, ada 3 orang beli. Wah, seronok jadi ejen bang. Dah lah pergi rumah dia bagi minum, dia beli lagi insurans. Seronok tak seronok, kau nanti jadi ejen, kau tahulah. They need you. Business partner. Kalau kita seorang manager, kita sebagai seorang bakal unit manager, ingat, you ada tanggungjawab yang besar untuk develop dia bang. Jangan promote semata-mata untuk override. Never. Saya cukup marah dengan orang yang nak promote sebab nak override. It's very wrong, gentlemen. You won't get good income kalau you perasaan you punya fikiran just nak override. You tak akan dapat good income. Promotion, kita promote because kita ada tanggungjawab nak develop orang kita. Berikan seluruh jiwa raga untuk tengok Arif ni berjaya, Hanafi ni berjaya. Jangan tengok orang kita fail. That's why bila saya tengok ejen tak ada sales, saya tanya diri saya, what the hell I'm doing? Saya tak boleh tengok ejen tak ada kes, tengok tak bulan tak ada kes. Ada mula saya marah kat diri saya, apa benda aku buat ni? Lepas marah diri kita marah ejen ni. Tapi first marah kita dulu. Okay, untuk develop business, you develop people. You tak perlu nak kecoh-kecoh macam mana nak fikir develop apa ni business ni. Fikir develop biar berjadi ni anak-anak kita ni. Automatically mereka ni akan develop kita punya business. You ingat saya pernah terfikir kalau dapat gaji macam ni? Tak ada dalam fikiran langsung, tuan-tuan dan perempuan. Tak ada satu sen pun.
Tak ada. Dulu gaji 4,500, situlah untuk bayar rumah, situlah bayar anak bini. Oh, semua 4,500 je. Sekarang 4,500. Bentley pun tak boleh bayar. Kereta 20,000 sebulan bang. Saya bayar kereta 20,000 sebulan. Gaji 4,500. Kalau kawan saya yang cikgu kan, yang kawan cikgu ni, kau mengajar, saya dah tinggalkan cikgu, ini tahun yang ke-8 saya tinggal. Kalau cikgu Hanafi ni, cikgu Hanafi, kau mengajar, kau umur 40 sekarang kan, kau mengajar 20 tahun lagi supaya jadi umur 60. Kau campur setiap bulan gaji kau, campur sampai umur 20 tahun. Samalah dengan income saya kerja 5 bulan. 5 bulan pun saya pergi Paris seminggu, saya pergi jalan sana seminggu, jalan sini seminggu. Tu saya bagi tahu bini aku, kau bencin lah. Bini saya dah pun bencin lah. So seronok dia dapat bencin lah. Boleh mengekor saya berjalan mana-mana. So saya tak boleh buat nakal lagi lah. Habis peluang dah. Alright, so business ni very rewarding gentlemen, very rewarding. Kalau you tanya saya, cikgu, boleh you expect 3 tahun lagi income? Tak boleh. 3 tahun tu terlalu banyak naik dia. Terlalu banyak naik dia. So tak boleh. 3 tahun. Setahun boleh jangka. Sebab tahun depan saya ada 4 cawangan McDonald. Saya ada 4 cawangan McDonald. 3 di Kota Baru, 1 di Keluang Johor. Unit manager 1, unit manager 2 di Kota Baru ada 3, dan unit manager 1 di Keluang 1. Jadi mereka ni adalah McDonald kepada saya. Setiap bulan dia buat masuk income, passive income. So dia fikirlah pasal agensi dia, manager aja dia fikir, aku tak nak fikir lah. Tapi tiap-tiap bulan dapat saham. Wah, best lah. Seronok tak? Seronok? That's why saya beli kereta, sebab dah ada orang nak bayar. dah unit manager saya nak bayar. Tapi adalah kadang-kadang unit manager ni dia sekadar boleh bayar apa? Boleh bayar tol aja. Dia punya income cukup untuk lepas tol saja. Tapi ada unit manager boleh bayar Bentley. Itu bagus. Bina group. Okay, so business partner perlukan kita ingat. Senior agent, tolong senior agent. Jangan sekali-kali senior agent you bawa yang elemen tak elok, negatif. You mesti setiap masa positif, semangat. Production rendah, tak apa. Value tu penting. Production rendah, production 50,000 cikgu, production 80,000 cikgu, production 100,000, tak apa. You stay long in the business. You positive. One day you akan dapat reward. Kalau you tak dapat gaji ratusan ribu, you akan dapat gaji puluhan ribu. Okey tak? Okey? Macam tak okey je. Kalau gaji 30,000, okey tak? Okey. 30,000 masa tu umur 30 tahun. Syok Hanafi Okey, next. Ada lagi tak? Okey. Ni telur kan? Telur ni kalau kita pecahkan dia daripada luar, kita nak pecahkan dia tak akan jadi anak ayam. Tak boleh bagi result untuk dapatkan anak ayam ni. Dia kata, tetapi if broken by inside force, life begins from inside tau. Great things always begin from inside. That's why you yang menentukan diri you. Jangan kata manager saya jauh cikgu, so saya tak boleh buat dengan baik. Jangan cakap macam ni. Unit saya ada yang naik motosikal buat capai Star Club this year. Naik motosikal, tak ada kereta. Kenapa tak ada kereta? Memang tak boleh nak beli kereta. Sebelum datang buat Prudential, income dah teruk. Sekarang gaji dah dekat 6,000. Tak boleh sebab nak bayar hutang dulu. Ingat ke macam kat parlimen tak bagi saya bercakap dia senyap kan? Bukan macam tu Okey, baik. Okey, boleh. So dia naik motosikal Star Club. Sejarah saya kata kau. Cipta sejarah bagus. Tahun depan beli kereta. Tahun ni lah beli kereta. So jangan cakap duduk mana? Duduk Teluk Intan, seorang-seorang dia duduk Teluk Intan. Manager dia duduk Kota Baru. Hari-hari saya call, kau dah bangun betul? Dah bangun cikgu. Hari ni kau buat aktiviti tak? Buat cikgu. Malam ni kau kat mana sekarang? Kat malam, kat depan bank. Petang kau kat mana? Depan bank lagi. Aktiviti pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Aktiviti seorang-seorang. Boleh buat kalau kita duduk seorang-seorang. Payah betul, susah betul. Tapi ingat, sebab dia punya dalaman dia, burning desire dalaman dia tu nak. So that's why dia boleh buat.
Sebanyak dalam bisnes ni kita tengok orang yang mencapai kejayaan hebat, bukan disebabkan dia dipupuk, dimanja, diberi everything. Bukan. Dia datang melalui hardship, kesusahan. So jangan kita beri alasan macam tu. Okay, next. Ada lagi tak? Ni semua orang, ramai orang quote yang ni. Saya memang saya born poor. Saya ni di keluarga miskin. Tapi kalau dia kata mati miskin, memang silap saya lah kan. Saya pun baru dapat aja yang ni sebenarnya. Jadi mana kita biar ada perubahan dalam hidup kita lah. Keluar daripada kepompong kemiskinan. Kita kena keluar. Saya rasa saya kalau batch belajar dulu zaman sekolah, saya rasa saya paling income paling bagus sekarang. Dalam keluarga saya, saya memang tak boleh banding lah. Abang saya yang pergi US jadi engineer pun sekarang ujung-ujung kuku je. Itu dah senior engineer lah. Betul. Semua adik-beradik. Tahun ni saya sponsor kakak saya 2 orang pergi Mekah buat haji. Pergi dengan package, saya bayar. Nangis. Betul kau Dili? Betul. Nangis. Tak apa, saya bayar. Pergi daftar. Seronok dia. Tahun ni saya kata, berapa banyak anak kamu kat universiti? RM300 sebulan untuk setiap anak yang kat universiti. Nangis lagi. Seronoknya, happynya kan. So banyak kebaikan kita boleh buat. Banyak kebaikan. So kerja dengan kuat, dengan bersungguh-sungguh. So kita keluar daripada kepompong kemiskinan. Because business ni akan boleh bawa you satu level yang memang tak ada orang boleh lawan lah, tuan-tuan dan puan. Saya cakap, saya belum lagi you check gaji Syahrum, gaji Cik Solehan. Haji Osman kata aku gaji RM100,000 5 tahun lepas. 5 tahun lepas gaji dia RM100,000. Sekarang berapa ratus ribu? Saya tengok Haji Osman bawa ayah, bawa mak, bawa anak dia pergi haji pun ni kan. Tiap-tiap tahun pergi haji, pula package RM50,000 seorang. 4 orang pergi RM200,000. Hei, RM200,000 ngeri tapi dia pergi every year. So bisnes ni yakinlah. Boleh tak kita put more effort dengan bersungguh? Boleh tak? Biar meletup-letup ni orang Kelang ni. Biar meletup-letup. Semua semangat buat kerja, sebab bisnes ni very rewarding. Tak payah tengok lah yang susah-susah sikit-sikit tu. Setakat orang reject dia cebih muka, dia buat masam ke, dia buat apa. Jangan fikirlah pasal tu. Lantak kau nak masam muka apa. Yang kita pergi approach. Buat je, itu perasaan saja. Saya dalam satu dialog dengan unit manager, dia pernah tanya, cikgu, what your biggest challenge dalam you punya career? What the biggest challenge yang you hadapi? Saya kata, biggest challenge yang pernah saya hadapi is myself. The biggest challenge is myself. Sebab apa? Prejudge. Dia cakap, saya pun ada prejudge. Meja ni tak boleh buat ni. Kan? Saya tengok saklap, silap fikiran dulu. Kita belajar new things, selalu kita belajar. Prejudge selalu. So biggest challenge adalah diri kita. Kita yang limit diri kita. Tak ada orang nak beli dah, tak ada orang nak beli, tak ada orang nak. You sebut tak ada nak orang nak, kau sebut 40 kali, malaikat lalu memang dia kata, memang doa amin, tak ada orang nak. Jadi tak ada orang nak lah. Jangan. Next. Bagaimana nak buat? Tadi kenapa kena buat dengan berjaya kan? Sekarang bagaimana nak buat? Okey, buka semua. Tak ada rahsianya. Semua orang pun, kau pergi tanyalah siapa yang hebat-hebat dalam muka bumi ni buat Prudential, buat insurans, jawapan sama. Betul tak? Jawapan sama. Pergilah boost. Dia kata, saya tak boleh boost, cikgu. Saya buat referral. Tengok aku bagi ada, referral ada. Buat referral ada. Orang bagi referral kan. Saya tak minat referral. Susah lah, kenapa ni? Habis tu kau minat apa? Saya adik-beradik kau keluarga. Itu nature market. Nature market ada. Sama je jawapan. Cikgu Lee datang sini, sama. Dene datang sini, sama. Kau nak panggil siapa lagi? Malaikat datang sini pun sama. Malaikat pun kena buat macam ni kak. Betul tuan-tuan. This the business. Sebab kita kena dapat nama, kita kena dapat nama orang, kita kena dapat prospek untuk kita close case. Kita kena jumpa orang. Jual insurans, jual kepada orang, bukan jual kepada binatang. Betul tak? Bukan jual kepada bangunan, bukan jual kepada pokok-pokok. Kita kena jual kepada orang. Di mana ada orang?
Saya cerita masa saya mula-mula jadi ejen, saya seorang ni kat Kota Baru, saya seorang. Yang satu grup Melayu lagi ni, dia buat booth kat dalam, dia Majlis Agama Islam Kelantan, dia ada Balai Islam Lundang, dia buat satu promosi apa ni, pesta buku. Dia grup besar, dia boleh buka booth. Saya seorang nak buka booth apa? Duduk kat luar pintu masuk, berdiri, foto stat flyers, orang jalan masuk bagi flyers. Saya seorang je bagi. Ada ambil, ada yang tak ambil. So masuk pula dalam dewan, tengok ada persembahan apa, tengok ibu bapa yang tengok persembahan ni, pergi duduk tepi je, duduk sebelah. Akak, saya buat promosi medical card, hari ni saya punya flyers, kita ada buat education plan apa semua. Seorang diri, tak ada nak tunggu arahan siapa. Memang saya buat dengan penuh sukarela, happy sangat. Duduk kat booth di KPJ sampai dah baik dah dengan pengurusan. Dia kata, cikgu, kau boleh buka booth ni 24 jam 7 hari seminggu, mana-mana kau pilih, kopi buka je lah. Lala kita punya banting meja, duduk kat situ terus, bawah tangga. Pemenang duduk situ, tak ada bayaran apa. Saya buat booth, close 100,000 kat booth. Kenal seorang ustaz, dia panggil semua keluarga dia, close semua, 100,000 API. Oh, ingat sampai sekarang. Referral, wah, satu hari highest yang saya close 44,000 API dalam satu hari, 3 family. Pukul 12 close 2,000 lebih. SMS showroom close 2,000 lebih. Walah bang, tahniah. Pergi pula dekat dalam pukul 5 tu close 1,000 lebih. Dekat hampir 2,000, 1,800 macam tu satu family. Lepas maghrib pergi pula satu keluarga, close 7,800. So 44,000 API. Syarul kata memang bengok. Perkara ni Syarul ingat. 44,000 API. Ni sebulan 44,000 API pun tak pernah capai. Okay, sorry jangan marah. Balaslah sikit, asyik saya cerita peng sikit kan. Apa dia rasa? Aduh. Al-Isra' Kelang, ada tak sesiapa sini pernah cross 500,000 jualan? Ada? Belum. Saya buat pada tahun 2008, 500,000 API live, tak ada saver, it's live, tak ada saver tau. Tu datang macam dia bagus sangat, jaga cikgu dia, aku nak potong kamu. So bulan depan, tahun depan kau datang tak boleh cakap ayat ni dah. Kan? Biar ada azam macam tu. Sebab saya ni Cik Suran kata, abang, nak tak you menjadi the first orang dalam Al-Isra' cross 500,000 jualan? You nak tak? Why not? Bolehan. Saya masa part time, saya jual 400,000 part time. Saya cikgu kan, balik mengajar. Saya ni orang kuat kat sekolah, orang penting kat sekolah. Saya diri ada 2 blok bangunan, saya diri tengah, diam 2 blok ni murid-murid diam. Betul, lempang lah. Waktu you tengok FB saya, memang ramai anak-anak murid. Ini cikgu saya ni, ini cikgu sains saya, dia orang cakap kan. Kata, aku ingat engkau. So sebab tu sebenarnya saya nak resign lebih awal. Tapi masa tu saya fikir budak dah nak exam, saya tak boleh lepaskan macam tu. Sebab memang saya kalau saya buat gila-gila lah. So bukannya apa ni full time ke part time ke, kena buat dengan sungguh-sungguh. So saya boleh buat 400,000. So tolong challenge tau dia. Saya tu Cik Sulihan masa APW macam ni, muda-muda tu Cik Sulihan kata, abang, tahun depan kau buat 300,000. 300,000. Alamak, aku nak jual kat siapa 300,000 ni? Tak ada dalam fikiran orang yang nak beli insurans, siapa pun tak ada. Tak ada nama pun, tak tahu pun siapa. Tapi 300,000 saya capai bulan 10. Bulan 10 dah 300,000 dah. Dah sampai dah 300,000. Tak apa bang, kau pergi 400,000. Itu perangai manager. Dia apa ni orang panggil, sukar dipuaskan. Dia sukar dipuaskan kan. Dia memang tak puas-puas kan. Okeylah kita pun kan, tak apa. Buat 500,000 bang. You be the first in Al-Isra' dua cross 500,000. Nak? Yes, saya nak. Why not? Sebuat. So do something yang you rasa challenge diri you pula. Jangan sekadar ada lah Azhari tahun ni ikutlah 30,000 pun okey, 50,000 pun okey, 100,000 pun okey. Janganlah perasaan macam tu. Perasaan tu kena membara kan. Boleh tak? Boleh ada perasaan membara? Boleh? So kita pergi bos COI. COI ni power
Cikgu sampai sekarang, cikgu bulan lepas saya close 30,000 API. Betul? Saya close 30,000 API. Dia telefon nak surrender polisi. Saya ada satu klien, ada 3 bini. Bila cek dia, semua senara dia dengan bini dia, dengan isteri, anak-anak dia, 16 polisi dengan saya. So dia kata, Cikgu Lee, I nak berhenti 4 polisi. Saya kata, jom siapa saya pergi rumah. Saya kata, kenapa abang nak berhenti? Abang dah beli tahun 2009 lagi. 2009, 10, 11, 12, 13. Tunjukkan allocation saving. Sekarang abang tahun pertama 40%, tahun kedua 50%, tahun yang kelima sudah hampir 90%. Kenapa nak berhenti? Sekarang saving semua dah ni bang. Oh ya ke? Ada saving? Ada. Saya tunjuk cash value. Oh, ada saving insurans you ni. Sebab dia orang kaya, tak ada masa tengok. Ada. Abang, kenapa you tak ambil sum cover besar? Ambilkan jualan sum cover you. Bila you kena critical illness, iaitu jantung, kanser, terus dapat 250,000. Bagus tak bang? Oh, betul tak? Saya sekarang umur 49, dah masuk 50. Mesti ada penyakit ni. Okey, berapa ni kira saya? Saya buat quotation RM1,000 bang. Baru dia kata, oh, you seorang saja. Saya pun nak juga. Oh, perempuan ni, dia cover tak kanser? Cover. Kanser semua. Dapat 250,000. Ada saving lagi. Oi, buat saya berapa? 1,000 juga. 2,000 saya close. Lalu dia kata, tadi aku panggil kamu nak berhenti, sekarang kena tambah lagi polisi. Kau main dengan aku. Kan? So, dia tambah lagi 2,000. Lalu Datuk lupa ni. Anak yang bini nombor 3 tambah seorang lagi, tambah satu lagi. Itu 150 saya. Saya nak bagi ejen satu family saya close di Besut. Saya kata, bagilah anak saudara saya. Saya tak ada masa dah nak serve. Saya tak ada masa nak serve. Tak nak Ali, saya nak dengan kamu juga. Ejen Ali Serat tiap-tiap bulan datang sekolah saya. Saya tak ambil pun. Saya nak dengan kamu juga. Lalas dia beli 5 polisi. 2 saya ambil, 3 saya bagi ke ejen saya. Nak kelabu mata sikit. So kita punya CI network kuat. So kita, macam mana nak kuat? You kena masuk dalam family dia. Ni perangai saya. Bila saya keluar orang yang bagus, orang yang ada duit, saya bawa wife saya. Wife saya akan baik dengan wife dia. Wife saya suka membeli. Akak jual apa? Jual kain batik. Dia beli kain batik. Jadi keluarga ni suka. Akak jual apa? Jual gelang emas, belian. Kita beli gelang belian. Wah, kata rugi bawa bini aku macam ni. Jadi baik, belah bini baik. Jadi kita automatik jadi baik dengan family dia. Dia masuk family dia. Saya baik dengan family ni yang kata beli 100,000 tu, dia ada balak. Saya pergi dalam balak dia tu. Pergi sampai pukul 3 pagi duduk dalam hutan dengan dia tu. Wah, saya call dah tak dapat dah. Mana pergi suami tersayang ni, tak dapat telefon. Bimbang kan? Risau kan? Sebab ayah ni sangat berguna kepada keluarga. Risau. Dulu 3 pagi dalam hutan dengan dia, naik helak dalam hutan. Dia tunjuk, ini pokok kayu macam tu, kayu macam ni. Dia cerita semua bidang dia. Oh, saya angguk. Saya masuk dalam family dia. Kata, Lee, cari rumah. Cikgu, cari rumah untuk saya. Rumah ni kalau boleh kiri kanan ada pintu tengah. Ui, apa pasal rumah macam ni? Untuk bini 1, bini 2. Ui, macam ni Mana aku nak cari? 2 minggu saya tak kerja cari. Dapat. Oh, dia kata memang terror ejen insurans aku. Dapat ada pintu tengah. Oh, saya pun kata memanglah Tuhan nak tunjukkan saya lah dapat. Dia kata, abang tak payah datang lagi. Saya nak cuci di rumah. Saya panggil upah orang 2 hari cuci. Dia datang. Semua dah siap lah. The best agent insurance. Sebab tu tak berhenti polisi sampai sekarang. Sebab tu jual 400,000, bayar RM150 je persistency. Saya serve beyond daripada insurans. Bukan sekadar insurans, kita masuk tu dalam keluarga dia. Tahlil apa semua masuk. Apa semua masuk dalam keluarga. Memang sibuk lah. Kalau tanya saya, sibuk tak cikgu masa ejen? Memang sibuk lah. Saya cakap awal tadi kan, saya hanya sembahyang maghrib sahaja di rumah. Yang lain saya tak ada kat rumah. Sampai kawan-kawan kata, anak dah tak kenal cikgu dah ni. Anak dah tak kenal mak ni, bapak ni. Sebab bapak sibuk macam ni. Kalau anak kita umur 3 tahun, umur 5 tahun, kau ingat dah masa umur 5 tahun apa yang kau buat? Mana ingat? Masa dia kecil macam ni, kita ligan betul-betul, kerja gila babi punya. Kau jangan dia besar, dia dah form 4, kau tinggal rumah, memang silap. Siapa yang anak form 4, kau tinggal je tak ambil tahu, memang silap. Anak perempuan, dia akan cari ayah lain. Bahaya. Sebab ni pengalaman saya sebagai guru. Budak krisis. Budak perempuan dia krisis semasa dia umur tingkatan 2. Dia nak cari siapa idola hidup dia,
So kita kena kefu kat situ. Masa dia darjah 6, masa dia darjah 5, umur 5 tahun, kau tinggal lah, tak apalah. Betul, buat kerja betul-betul. Bawa balik rumah duit banyak-banyak, dia orang happy sangat. So bawa dia pergi jalan-jalan sana jalan sini, dia akan happy. Dia akan ingat you menjadi orang yang berguna dalam keluarga you. Alright, lagi ada lagi tak? Money says earn me, forget everything. Wah, semua berebut. Time save, follow me, forget everything. Semua ni apa ni, money kata cari dia lah, lupakan yang lain. Masa kata ingat pada dia lah, lupakan yang lain. Masa depan kata struggle untuk dia, lupakan yang lain. But Allah says, just remember me, I will give you everything. Saya akan beritahu you ni lah satu benda yang saya berazam masa di Korea. Apakah satu perubahan yang saya perlu buat supaya memberi big impact kepada hidup saya? Saya share dengan you. Saya cuba dan saya benda ni tengok relevan dengan founder kita Al-Isra', iaitu Haji Osman dan Haji Fazli. Iaitu kita bangun awal 30 minit sebelum subuh. Tolonglah berazam pada diri sendiri, saya sendiri. Saya bercakap ni pun untuk saya 30 minit sebelum subuh. 30 minit sebelum subuh bangun, gosok gigi, solat sunat 2 rakaat. Kau nak solat sunat hajat, kau nak solat sunat taubat, kau nak solat sunat saja apa pun, just baca Al-Fatihah 2 rakaat, lepas tu doa. Okay, so hadis beritahu orang yang sembahyang sunat 2 rakaat, nilainya di sisi Tuhan lebih daripada seluruh isi alam. Seluruh dunia ni ada emas banyak dalam dunia ni, ada berlian banyak, ada orang kaya bilioner, Bill Gates, semua kita campur, semua kekayaan dia. Di sisi Tuhan kita, solat sunat 2 rakaat lebih berharga daripada benda-benda itu semua. So berazam pada diri saya dan pada kita semua, bangun 30 minit sebelum subuh. Kalau kita bangun 30 minit sebelum subuh, kita boleh solat jemaah, selepas tu pergi masjid, balik masjid baca Al-Quran, satu surah, apa-apa surah you bacalah, apa-apa surah, so you baca, lepas tu you pergi office. Memang you tak akan datang lambat office. Orang yang buat macam ni live dia akan datang awal office. So tak adalah Aziz Riyadi kokon kata kenapa lah lambat datang office, automatically kita boleh solve attendance dengan cara kita berazam, bangun 30 minit sebelum subuh. Setkan masa di telefon, di jam tidur 30 minit sebelum subuh. Set masa, bangun dan sembahyang sunat 2 rakaat. Buat secara konsisten, cuba buat, dan you akan dapati mudahnya mencari rezeki di dalam muka bumi ini. Tuhan akan permudahkan you. Saya perasan, saya notice, iaitu bila masa saya zaman ejen, memang ini adalah amalan saya. Saya praktis benda ni. Memang bila saya baca surah tu, lepas solat subuh baca satu surah, memang hari tu dibukakan rezeki, mudah sangat, close case. So aman. Satu cara hidup yang sangat bagus. Tuhan hadis bagi tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada seluruh isi alam. Besar So cuba buat. Okay, next. Ada lagi tak? Ini Datuk Mufti kita, Datuk Mufti Brunei Darussalam. Saya suka dia punya kata-kata pujangga dia. Dia kata yang membuatkan kita kuat adalah doa. Yes, sebab saya tengok cerita Korea, bila dia frust, dia lemah, dia down, dia akan minum, collapse je. Orang sepak terjang jadi macam fakir miskin tepi jalan. Betul tak? Tapi kita orang Muslim, kita semayang, kita berdoa. Yes, saya rasa feel strong. Lepas saya release perasaan saya berdoa dengan Tuhan, saya rasa strong, saya rasa kuat balik. Saya rasa ada someone sebelah saya. God, Tuhan akan bantu saya. Doa yang membuatkan kita rasa kuat. Okay, so this how kita punya acara agama ajar Okay, yang membuatkan kita dewasa masalah. Orang tak close ke, orang tak nak beli, reject apa tu, menjadikan kita semakin matang. Kita dewasa, kita jangan berputus asa dengan benda ni. Benda itulah pelajaran kepada kita. Okay, membuatkan kita maju adalah usaha keras. Work hard. Tanyalah orang yang berjaya ni, apa rahsia kamu? Work hard. Tanya orang berjaya, apa rahsia kamu? Work hard. Yang membuat kita maju adalah work hard, kerja kuat. Yang membuat kita hancur adalah putus asa. Orang yang down, jangan berputus asa. Create channel syndrome down, memang you hancur. Tolong jangan. Di saat kita down, cari orang yang betul untuk buat pembetulan. So yang membuatkan kita
Hancur adalah putus asa. Buang perasaan, sikap putus asa daripada diri kita. Sebab itu membuat kita kehancuran. Alright. Yang membuat kita semangat adalah harapan dan impian. Harapan nak dapat Star Club, impian kita nak dapat Star Club. Itulah yang menyebabkan kita semangat. Yang menjadikan cikgu tunjuk Bentley, cikgu tunjuk income supaya you semangat. Itu yang you nak dapat. Oh, impian saya nak cikgu. Saya pun nak dapat income macam you. Cikgu, saya dapat 50% pada you, macam you pun okey dah. Cikgu, saya dapat 10% pada you pun still okey dah. Yes, itu adalah impian you. Itulah yang membuatkan you semangat. So tujuan saya hari ini datang adalah memberi semangat kepada you. Right? Beri semangat untuk capai impian dan harapan yang ada pada setiap orang kat sini. Okey, dan paling best ialah yang membuatkan kita menjadi terbaik adalah kita rapat akrab dengan jiwa kita dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. So dengarlah lagu Wali Band, lagu Tuhan, Tuhan. Di saat saya kecewa, saya frust, saya akan pasang lagu Wali Band dalam kereta drive. So lagu Tuhan. So bila dengar lagu tu saya tengok langit. Bila saya tengok langit, saya, sebab lagu tu dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melihat saya. Dan sini kata tu lah, dia kata, Tuhan, lihatlah saya. Sebab orang ramai dalam dunia ni, ada berapa bilion penduduk. Adakah Allah nampak diri kita? Adakah Allah tengok kita ni? Macam saya lah, saya hari ni ada kan, saya nampak siapa hari ni? Bila saya sebut nama Zul seronok tak? Seronok. Saya sebagai seorang guru, bila saya panggil anak murid saya, okey, kamu, saya tanya dia kan, dia seronok. Tapi kalau anak murid ni, dia buat hal, ibu bapa datang, cikgu, kau jangan, itu anak aku ni. Saya kata, okey, anak ni saya tak ambil tahu. Lalah anak dia ni jadi rasa macam susah hati. Alamak, cikgu tak pernah tanya saya dalam kelas. Alamak, cikgu tak pernah ambil kisah saya buat silap, saya buat buku salah ke tak betul ke. Cikgu tak buat kisah, saya pulaukan dia. Betul? 3 bulan saja dia datang, cikgu minta maaf banyak cikgu, kalau saya ada salah kan. So tolong beri perhatian pada dia. So sama dengan Wali Band, dia kata, apa ni, Tuhan, lihatlah aku. So kita tanya pada diri kita, adakah Allah lihat kita? Seronok tak kalau Allah melihat kita? Oh, seronok saya cakap. So pastikan Allah melihat kita. Itu yang paling best. Okeylah, jadi yang lain ada lagi? Ada lagi tak slide? Oh, second dah tunjuk dah. Lagi? Ada lagi tak? Ini dah yang cikgu awal tunjuk. Habis untuk hari ni, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Cikgu minta maaf banyak jika pada hari ni orang panggil, oh, cikgu ni celaka betul hari ni, saja nak pelekeh aku, dia bagus macam ni. Bukan cikgu nak sombong bangga apa semua, bukan. Saya just semata-mata untuk melihat lebih ramai orang Al-Ishraq Kelang, orang Al-Ishraq khususnya berjaya dalam industri ni. Itu azam saya pada tahun ni. Pada tahun ni saya berazam untuk melahirkan lebih ramai lagi orang yang berjaya dalam industri ni. So wife saya cakap, nampaknya abang you akan sibuk pula tahun ni. So akan sibuk saja. Okay, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.